Teknologi pemprosesan makanan. Okey. So dalam topik ini kita akan tengok macam mana makanan yang kita hasilkan, makanan yang kita makan itu diproses. Okey. Okey, so slide yang pertama, kenapa kita proses? Okay, so tujuan pemprosesan makanan adalah untuk menjadikan makanan yang diproses itu tahan lebih lama, okay? Lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Okay? Jadi kebanyakan makanan yang diproses adalah bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk makan. Okay? Bila kita makan, contoh macam benda-benda yang besar kita kecilkan, kita mudahkan cara pengguna untuk makan. Okay? So dia dapat dicernakan dengan baik. Okay. Selain itu, kita kita buat pemprosesan makanan ni adalah untuk menjadikan makanan itu tahan lebih lama. Biasa kamu beli makanan, kamu akan tengok expired date dia. Okay? So kebanyakan makanan, almost setiap makanan mempunyai expired date. Okay? So expired date itu penting, okay, supaya kita tahu makanan yang kita proses ini tahan berapa lama. Okay, so ini adalah contoh kaedah bagaimana kita memproses makanan kita. Yang pertama, penapaian. Cikgu akan pergi satu persatu. Yang kedua, kita memasak. Ini paling common. Okay, kita masak. Kita dapat satu bahan mentah macam sayur ke apa, kita boleh je makan sayur tu, tapi untuk menjadikan dia lebih enak, kita masak. Okay. Yang kedua, pempasturan, penyinaran, penyejuk bekuan, pembungkusan vacuum, pengetinan, pengeringan dan penapaian. So ini adalah 8 kaedah bagaimana pemprosesan makanan berlaku. Okay, so yang pertama, memasak. Okay, pemprosesan makanan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, rebus dan tumis. Okey, ini kita masak. Kita guna bahan-bahan lain. Contoh kita nak tumis guna minyak, kita guna bawang, kita guna perasa, kita guna kicap supaya makanan yang kita dapat tu tahan enak dan dapat menghindarkan dia daripada mikroorganisma. Okey, sebab kita panaskan dia. Jadi kuman-kuman dekat situ, bakteria dekat situ mati. Okey, kaedah kedua, pemprosesan makanan adalah melalui penapaian. Okey. Kalau kamu tengok gambar cikgu tu, ada tapai, ada yogurt, ada tempe. Orang Johor suka tempe kan? Ada kimchi, ada kicap. Ini adalah proses penapaian. So, proses penapaian adalah proses menguraikan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast dan mikroorganisma berfaedah. Okey, so kita menggunakan yeast lah untuk menjalankan proses dengan lebih baik. Okey, so kita ada makanan-makanan ni yang tahan lebih lama. Seterusnya adalah pengeringan. So pengeringan ni biasanya kita macam kita nak mengelakkan daripada mikroorganisma membiak. Okay, sebab kita dah belajar pada bab 1, mikroorganisma suka membiak pada kawasan yang lembap. Okay, jadi kita hilangkan kelembapan, okay, dengan kaedah pengeringan supaya tiada mikroorganisma yang boleh membiak. Okay. So air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan jemuran di bawah matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap. Kalau kamu tengok biasa apa yang makanan biasa, makanan macam udang kering, ikan kering, okay? So semua benda makanan yang kering-kering tu kita jemur di bawah matahari ataupun kita keringkan, kita buang air daripada makanan tersebut. Seterusnya adalah pempasturan. So pempasturan, cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair untuk membunuh patogen. Okay, kalau kamu ingat lagi, maksud patogen adalah organisma, mikroorganisma yang membawa penyakit. Jadi kalau kita panaskan makanan tersebut pada suhu tertentu, contohnya susu segar dipanaskan pada 63 darjah Celsius selama 30 minit atau 70 darjah Celsius selama 15 saat. Okay, so ini adalah kaedah dan disejukkan serta-merta untuk pempasturan untuk mengelakkan daripada pembentukan mikroorganisma. Seterusnya adalah penyinaran. Okey, so makanan didedahkan dengan sinar ultra ungu
sinar gamma dan sinar X. Sinar ini akan membunuh semua mikroorganisma untuk mengelakkan makanan rosak dan tahan lebih lama. Okey, ada setengah makanan kita nak rasa dia original, tapi kita nak dia tahan lama. So macam mana kita nak buat? Kita boleh buat melalui kaedah penyinaran. Okay, kaedah penyinaran. So apa sinar yang digunakan untuk kaedah penyinaran? Yang pertama adalah UV, ultra ungu, sinar gamma dan sinar X. Okay, melalui sinar ini mikroorganisma akan mati dan kita masih mengekalkan rasa dan juga keadaan asal makanan tersebut. Seterusnya adalah pembungkusan vacuum. So udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan ditutup dengan ketat. Saya rasa kamu pernah tengok ni bila kamu beli suatu bahan, contoh macam kacang kan? Contoh macam kacang ke, macam apa? Sayur-sayuran ke, kita nak mengelakkan daripada udara terbentuk, kita keluarkan udara daripada bekas tersebut. Bila kamu keluarkan udara, maka pembungkus tu akan rapat-rapat dengan makanan tu. Okay, so kita dapat mengelakkan mikroorganisma membiak. Okay. Yang seterusnya, alamak cikgu salah, penyejuk bekuan. Okey, bukan gambar tu ya. Itu adalah pembungkusan vacuum. Penyejuk bekuan. So, penyejuk bekuan okey, so penyejuk bekuan ni cikgu tak edit dia punya ni. Dia punya takrifan, tak boleh cikgu edit kejap lagi. Penyejuk bekuan ni ialah keadaan di mana kita simpan barang-barang di dalam peti sejuk. Okay, kita biarkan bahan-bahan tersebut dalam peti sejuk dan kita akan kekalkan suhu dia selama mana yang kita nak, okay? Tapi pastikan dia berada di bawah takat beku. Okay, maksudnya dalam freezer lah. So bila keadaan yang sejuk, mikroorganisma tidak dapat membiak. Okey, seterusnya adalah pengetinan. So makanan disimpan dalam tin yang telah disteril dan dipanaskan pada suhu tinggi melebihi 115 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma. So tin akan dipaterikan dan dipanaskan semula sebelum disejukkan dengan cepat. Okey, so disteril ini bermaksud dicuci lah. Okay, kalau kita kan sterilizer tu adalah bukan sanitizer sterilizer ini adalah satu alat yang boleh mengelakkan ataupun yang boleh membantu kita untuk menghasilkan suhu yang tinggi, okay, dan membunuh kebanyakan mikroorganisma membawa penyakit ataupun patogen. Okay, sama dengan bahan-bahan lain, kalau tin pun pengetinan juga mempunyai expired date. Okay, so bila kamu tengok pada tin makanan kamu tu, kamu akan tengok dia tulis expired date, EXP berapa-berapa, 2022 ke, 2023 ke, Oh, penyejuk bekuan dekat sini. Cikgu lupa tekan delete slide tu. So penyejuk bekuan ialah makanan disimpan pada takat beku atau lebih rendah untuk menghentikan tindakan enzim dan pembiakan mikroorganisma. Biasalah ni, kalau kita nak makanan kita tahan lama, kita simpan dalam peti ais. Okey, seterusnya kita dah tengok 8 kaedah bagaimana makanan diproses. Okey, dan kita nak tengok apa bahan kimia yang digunakan untuk menjadikan makanan itu tahan lebih lama. Okey, dalam buku teks kamu dia berikan jadual yang banyak. Okey, jadual yang banyak. Kamu kena tahu apa kegunaan bahan kimia tersebut, okey, untuk supaya kita faham kenapa kita letak bahan itu dalam pembungkusan kita. Yang pertama ialah pengawet. So fungsi dia untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, okay, mengurangkan kerosakan makanan. Contoh dia apa? Garam, okay, gula, okay, asid benzoik, asid borik. Itu adalah contoh bahan-bahan untuk pengawet supaya pembentukan mikroorganisma tidak berlaku. Yang kedua adalah pewarna untuk menjadikan makanan lebih cantik. Kadang-kadang kita pun pilih makanan kan macam kublok kan. Kenapa kita beli yang strawberry? Strawberry tu kenapa beli yang tu? Sebab dia lebih cantik. Contohlah orang perempuan kan suka pink kan. So kita tengok air tu warna biru lah, jom kita try. So itu akan meningkatkan
kadar kita nak beli, kita rasa keinginan kita, dan juga dia nampak cantik, so kita nak minum. Itu adalah fungsi pewarna, menjadikan makanan lebih cantik, kelihatan menarik dan cantik. Contoh dia apa? Contoh kalau goreng ayam kan, kalau tanpa kunyit pucat je nampak ayam tu. Kita letak kunyit, daun pandan bau sedap. Rasa pun ada rasa. Susu, caramel, orang sekarang kan order Starbucks kan, caramel macchiato contoh. Okay, caramel tu memberi rasa. Manis tu. Okay, seterusnya adalah peluntur. Bukan Clorox ya. Peluntur ini adalah peluntur makanan. Okay, so kita nak bagi dia colour lain. Kita nak kuih koci kita tu lain. Contoh kita nak buah strawberry kita tu bukan warna merah. Kita nak warna purple. Jadi kita kena lunturkan dulu warna merah tu. Okay, jadi kita ada peluntur. Contoh dia apa? Karbon diaktifkan ataupun benzoil peroksida. Okey. Perisa meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap, wangi, menambah rasa semula jadi makanan. Contoh dia gula, garam, MSG, kan? Ajinomoto sebenarnya adalah MSG. Kalau tak buat ajinomoto tak sedap. Okey. Tapi ingat bahaya. Okay, dia membahayakan kesihatan kalau berlebihan. Penstabil, mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Okay, membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Kamu bayangkan aiskrim kita makan tu diperbuat daripada tepung gandum, air, gula, kan? Tepung jagung. Macam mana kita kacau-kacau tiba jadi aiskrim? Cantik pula tu. Cantik kan, tegak je dia duduk kan? Macam mana kita dapat kaedah, macam mana kita dapat aiskrim yang cantik itu? Itu adalah dengan menggunakan penstabil. Okay, dengan menggunakan penstabil. Okay, seterusnya kita guna pemanis. Kita ada pemanis, fungsi dia adalah untuk menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Okay, so contoh bahan kimia semula jadi atau buatan yang kita ada ialah aspartam. Aspartam digunakan dalam cordial. Kamu tengok cordial kamu kan, kamu letak sikit, lepas tu yang sepenuhnya kamu letak air masak. Sebab cordial tu Masya Allah manisnya. Aspartam ni kalau mak saya dia panggil ibu gula lah. Kamu letak sikit pun, satu tekor tu letak sikit je, separuh sudu ke. So dia boleh menghasilkan rasa manis yang dahsyat. Okay. So antara lain adalah gula Melaka, madu. Okay. Antioksidan, fungsi dia adalah untuk memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Jadi dia tahan lebih lama. Contoh macam margarin ke, macam minyak kan. Kita nak dia tahan lebih lama, kita letak antioksidan. Apa contoh bahan antioksidan ini? Asid ascorbic, vitamin C, tocopherol. Itu adalah contoh-contoh bahan kimia yang termasuk dalam antioksidan. Okay. Seterusnya adalah pengimulsi, mengemulsikan bahan yang tidak bercampur. Okey, mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan struktur makanan. Kalau contoh kan kita buat adunan dia tu minyak dengan air tak bercampur. Jadi kita nak keluarkan minyak supaya bahan yang kita mix tu tinggal di situ saja. So minyak yang yang terapung dekat atas tu kita nak keluarkan. Jadi kita masukkan pengimulsi. Okay, cikgu terbalik. Pengimulsi adalah bahan yang kita nak campur. Maafkan cikgu ya. Pengimulsi maksudnya kita nak campurkan minyak kat atas, bahan dekat bawah, kita nak dia blend cantik, kita letak pengimulsi. Maka minyak dengan bahan adunan kita tu akan bercampur dengan baik. Okay, baru betul. Okay, so kesan bahan kimia terhadap kesihatan, banyak kesan dia. Ada yang memberi ada yang memberi perkara yang tak baik, kebanyakannya begitulah. Okey. Jadi yang pertama, pengawet menyebabkan kanser. Sebab itu orang-orang sekarang kan umur muda tapi dah ada kanser. Mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi. Kalau kita makan Maggi tu tiba-tiba gatal bagusnya makan Maggi tiba gatal satu badan, kita pun tak makan. Okey. So ada pengawet-pengawet yang menyebabkan
alergi tersebut. Ruam, kecacatan fetus dia dalam kandungan ibu merosakkan hati dan ginjal. Ada pewarna, okey, pewarna menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal. Berhati-hati dengan pewarna. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Tapi kalau kamu bayangkan kita hidup, kamu hidup selama 16 tahun, 17 tahun, kamu asyik makan pewarna tu, dah berapa banyak dah benda yang akan menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, merosakkan hati dan ginjal berlaku dalam diri kamu. Peluntur akan menyebabkan kanser. For every single time kita tengok kanser. Okay, so kanser ni berasal daripada benda yang kita makan ke? Ya. Okay. Keracunan makanan, perisa juga menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung. Okay, kerencatan otak pada kanak-kanak dan ginjal. Hello. Ya, Haikal? Cikgu hilang. Cikgu hilang? Tak lah, mana ada. Cikgu adalah? Okey je. Okey, seterusnya adalah pemanis, juga boleh menyebabkan kanser, diabetes mellitus ataupun kecil manis, alergi ruam dan kegatalan kulit, dan yang terakhir adalah antioksidan, boleh menyebabkan kerencatan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan kegatalan kulit. Okey, so apa yang kita makan menjadikan kita hari ini. Kalau kita suka makan ayam, kita akan jadi ayam, betul tak? Tiba. Betul. Kita tetap manusia tapi pilih apa yang kita nak makan. Okay, supaya dia memberi perkara yang elok, supaya dia membina diri kita menjadi well-being yang baik, kesihatan yang baik, kita jadi cerdas, otak kita boleh berfikir dengan baik. Okay, so bahan-bahan kimia tersebut ada yang memberi kemudaratan dan ada juga sebahagian kecilnya memberi faedah kepada pemprosesan makanan. Okay, so okay.